Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Berjumpa lagi bersama Muallim dalam channel YouTube Muallim Azmi. Jadi pada bahagian kedua beriman kepada hari akhirat, kita akan mempelajari tentang perjalanan permulaan kehidupan manusia sehinggalah ke syurga ataupun neraka. Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyebut di dalam surah Al-Hajj ayat 47 tentang satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Bolehkah kita bayangkan? Masya Allah. Dalam surah ini yang bermaksud, dan mereka meminta kepadamu wahai Muhammad menyegerakan kedatangan azab, padahal Allah tidak sekali-kali akan memungkiri janjinya. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya satu hari dari hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai 1000 tahun dari yang kamu hitung. Bayangkan para pelajar yang dikasihi sekalian, sekiranya meninggalkan satu solat dan diazab selama 1000 tahun akhirat, berapakah 1000 tahun ibaratnya di dunia ini? Maka sebelum melakukan sebarang dosa, kita ingat tentang penjelasan Allah, penjelasan Nabi Muhammad di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Satu hari di sana bersamaan 1000 tahun di sini. Kronologi peristiwa hari akhirat, kita mulakan dengan kehidupan manusia sebagai khalifah yang mentadbir dunia. Selain daripada kita menguruskan dunia dengan cara yang betul, kita perlu berusaha untuk mengumpulkan pahala dan menjauhi segala dosa. Pahala bermaksud ganjaran oleh Allah kepada orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Manakala dosa adalah balasan buruk oleh Allah kepada orang yang melanggar larangannya. Para pelajar, kita fokus kepada pahala. Begitu banyak cara yang diajarkan untuk mengumpulkan pahala, dan antara cara yang paling mudah adalah melafazkan zikir. Contohnya, Subhanallah wa bihamdi yang dilafazkan 100 kali sehari, maka segala dosa-dosa kecilnya yang dilakukan pada hari tersebut akan diampunkan. Ringan pada bibir, berat pada amalan. Jadi sama-sama kita amalkan dan jangan tinggalkan, insya-Allah. Setelah menghadapi alam dunia, kita akan berpindah pula ke alam barzah. Untuk melangkah masuk ke alam tersebut, kita semua akan menghadapi kematian terlebih dahulu. Seperti firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Apa itu kematian? Perpisahan antara roh dan juga jasad. Apabila kita menghadapi kematian, kita akan berpindah ke alam baharu, iaitu alam barzah, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Maka terputuslah segala nikmat dunia dan kita akan menghadapi sama ada kehidupan seperti di dalam syurga atau kehidupan yang azab seperti di dalam api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Para pelajar, kematian adalah kiamat kecil, namun kiamat besar adalah apabila berlakunya tiupan sangkakala dan kemusnahan segala ciptaan Allah dan manusia. Segala yang hidup akan dibangkitkan semula. Apakah maksud kemusnahan alam? Iaitu kemusnahan seluruh ciptaan Allah selepas tiupan sangkakala yang pertama, manakala kebangkitan semula adalah kehidupan semula semua makhluk yang telah mati selepas tiupan sangkakala kedua. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 68,
dan ditiupkan sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala lagi, maka dengan serta-merta mereka bangun berdiri menunggu. Sangat menakutkan para pelajar, jadi kita kena sama-sama muhasabah diri dan membuat persediaan. Para pelajar, setelah sangkakala ditiup buat kali keduanya oleh malaikat Israfil, maka bangunlah seluruh makhluk daripada alam barzakh, daripada kubur masing-masing dalam keadaan terkejut dan tertanya-tanya, di manakah mereka berada? Bayangkan, daripada Nabi Adam sehingga manusia terakhir pada hari kiamat akan berkumpul di suatu padang yang sangat luas, iaitu padang mahsyar. Seperti riwayat Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat di kawasan yang amat putih, seperti sekeping roti yang putih bersih. Apa yang berlaku di sana? Manusia akan menerima suratan amalan, sama ada dari tangan kanan ataupun kiri. Amalan mereka kemudian ditanya dalam episod penghisaban yang panjang. Kemudian amalan mereka akan ditimbang di atas Al-Mizan, dan seterusnya mereka semua akan melalui titian sirat. Jika jatuh, ke nerakalah mereka. Jika berjaya merentas titian tersebut, ke syurgalah mereka, insya-Allah. Apa itu mahsyar? Mahsyar adalah tempat perhimpunan semua makhluk selepas dibangkitkan semula daripada mati. Manakala hisab adalah perhitungan amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan. Seterusnya pula, mizan adalah penimbang amalan baik dan buruk manusia, dan titian sirat adalah titian yang merentang di atas neraka antara mahsyar menuju ke syurga. Dalam sebuah riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya titian itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Persoalannya, adakah kita dapat melaluinya dengan berjaya? Sesungguhnya mereka yang berjaya melalui titian ini adalah mereka yang memelihara iman dan memelihara amal soleh mereka sepanjang mereka hidup di atas muka bumi ini. Kronologi yang terakhir adalah syurga dan neraka. Di manakah tempat terakhir kita akan menetap? Syurga atau neraka? Itu tergantung kepada amalan kita. Apakah maksud syurga para pelajar? Syurga adalah tempat yang penuh dengan nikmat kepada golongan beriman dan beramal soleh. Mungkinkah kita? Insya-Allah. Manakala neraka adalah tempat penuh azab kepada golongan kafir dan yang melanggar perintah Allah. Jom kita buat sedikit ulang kaji berkaitan dengan istilah-istilah penting. Yang pertama, pahala, ganjaran. Kedua, dosa, ingat balasan buruk. Ketiga, mati, ingat perpisahan roh dan jasad. Barzakh adalah alam pemisah. Mahsyar, tempat perhimpunan. Hisab, perhitungan amalan. Dan Al-Mizan, penimbang amalan. Jom kita